Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan tengok tentang tajuk kita, iaitu pembinaan institusi kekeluargaan. Okey, tajuk kita hari ini ialah pembinaan institusi kekeluargaan. Okey, kita terus kepada tajuk kita, iaitu Okey, pembinaan institusi kekeluargaan. Okey, imbasan kita nak tengok balik sistem perkahwinan sebelum Islam. Okey, sistem perkahwinan sebelum Islam. Okey, pada zaman jahiliah, wanita hanyalah sebagai barang dagangan yang dapat dijual beli. Okey, mereka ni tidak memiliki hak peribadi maupun hak sosial, termasuklah hak untuk mewarisi. Masyarakat jahiliah meletakkan wanita dalam kategori haiwan dan memandangnya sebagai salah satu keperluan nafsu semata-mata. Okey. Akibat takut akan kelaparan dan bimbang akan keaiban, masyarakat jahiliah sanggup memancung kepala puteri-puteri mereka di hari kelahirannya ataupun melempar mereka daripada bukit yang tinggi ke lembah yang dalam, atau sesekali membenamkan mereka di dalam air. Iaitu wanita pada zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam. Okey, orang-orang jahiliah, Arab jahiliah ni menganggap perempuan ni sebagai haiwan yang tidak berguna. Jadi kalau dapat lahir puteri perempuan, jadi mereka terus membunuh, memancung, melemaskan dalam air. Tu adalah ciri-ciri jahiliah dulu, menganggap anak-anak perempuan ni sial lah. Sebelum kedatangan Islam. Okey, keadaan mereka ni diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Okey, maksud dia dalam surah An-Nahl, ayat 58 hingga ke 59. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud, dan apabila dikabarkan kepada seseorang daripada mereka bahawa mereka beroleh anak perempuan, maka muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana merasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan. Sambil ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina, ataupun akan menanamnya hidup-hidup di dalam tanah. Ketahuilah sesungguhnya jahat apa yang mereka hukumkan itu. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala cerita keadaan orang jahiliah sebelum kedatangan Islam. Kalau dapat anak perempuan, dapat berita tentang kelahiran anak perempuan, muka mereka menjadi muram, sepanjang hari kerana menanggung duka cita, dan perasaan marah dalam hati. Itu keadaan orang jahiliah apabila dapat anak perempuan dulu sebelum kedatangan Islam. Punca keadaan ini berlaku adalah disebabkan sistem perkahwinan yang tidak adil dan tidak didasarkan kepada sesuatu hukum. Contohnya, tidak ada had bilangan isteri yang boleh dikahwini. Punca jadi macam tu, pertama sekali dikata di sini, sebab tiada had isteri boleh dikahwini. Yang kedua, untuk mengelakkan daripada membayar mas kahwin.
mereka memperlakukan wanita tersebut dengan zalim sehingga kesuciannya hilang, dan ini membuatkan wanita itu hilang haknya menerima mas kahwin. Okey. Yang ketiga, jika diceraikan maka sah bagi putera suaminya untuk mengawininya. Jadi kalau anak pula boleh kahwin dengan bekas mak tiri tu. Ni sebelum jahiliah. Okey. Dan yang keempat, jika diceraikan, hak perempuan itu untuk berkahwin lagi bergantung kepada suaminya yang pertama. Keizinan ini biasanya bergantung kepada kesediaan si perempuan untuk melepaskan maharnya. Mahar bermaksud pemberian wajib daripada suami kepada isteri, disebabkan dengan lafaz pernikahan. Ini keadaan jahiliah dulu. Dan yang kelima, jika suami mati, penggantinya boleh mengambil hak atas wanita seperti barang-barang lainnya dan menyatakan pemilikan wanita itu dengan melemparkan tudung kepalanya. Jadi ini salah satu benda yang lepas buat lah. Jadi dia lemparkan tudung ke kepalanya. Jadi hak milik dia. Itu zaman jahiliah. Seterusnya kita tengok kepada pensyariatan perkahwinan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, dalil-dalil pensyariatan perkahwinan ada termaktub di dalam Al-Quran, seperti mana dinyatakan dalam surah. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 1 dan 3. Ayat yang seterusnya surah An-Nur ayat 32. Dalam surah An-Nahl ayat 72. Dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ayat 36. Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dalam surah Az-Zariyat ayat 49. Dalam surah Luqman ayat ke-10. Surah Qaf ayat ke-7. Dan juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-7. Ini semua ayat-ayat pensyariatan perkahwinan. Kamu boleh tengok dalam tafsir. Allah Ta'ala suruh kita ni berkahwin. Berikutnya, berikutnya kita nak tengok kepada hikmah perkahwinan. Hikmah perkahwinan pertama, kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berkahwin ni kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni berkahwin. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkahwin ni adalah salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hikmah perkahwinan juga adalah melahirkan mawaddah dan juga rahmah. Melahirkan mawaddah dan juga rahmah. Yang keempat, boleh mendapatkan zuriat. Yang keempat, boleh mendapatkan zuriat. Yang kelima, memenuhi naluri semula jadi. Jadi manusia ni berkeinginan kepada perkahwinan. Lelaki suka kepada wanita, wanita suka kepada lelaki. Itu adalah memenuhi naluri semula jadi. Yang keenam, membentuk kesempurnaan akhlak dan peribadi. Membentuk kesempurnaan akhlak dan peribadi. Dan yang ketujuh, menjaga keselamatan sosial. Jadi hikmah perkahwinan yang ketujuh adalah menjaga keselamatan sosial. Yang ke-8, membesarkan saiz keluarga dan persaudaraan. Dengan perkahwinan juga hikmah dia, kita boleh membesarkan saiz keluarga dan juga persaudaraan. Dan yang terakhir untuk hikmah pada hari ini, dengan perkahwinan juga mempertingkatkan usaha untuk membentuk sahsiah yang mantap.
Okey, dengan perkahwinan juga boleh membentuk sasiah yang mantap. Okey, seterusnya kita tengok kepada hukum perkahwinan. Kita lihat kepada hukum perkahwinan. Okey, terdapat 5 hukum perkahwinan. Okey, hukum kahwin ni kita bahagi kepada 5 bahagian. Okey. Okey, hukum nikah dan perbezaannya adalah berdasarkan kepada keadaan diri individu itu. Okey, kita tengok hukum yang pertama adalah wajib. Okey, hukum perkahwinan yang pertama adalah wajib. Sekiranya si lelaki itu mempunyai naluri yang kuat sehingga boleh menjatuhkannya ke lembah maksiat. Okey, jadi wajib bagi seseorang lelaki itu, kalau kata dia ni memiliki naluri yang kuat, dan takut dia jatuh ke lembah maksiat, maka wajib bagi dia untuk berkahwin. Okey. Dan juga mempunyai kemampuan untuk menanggung mas kahwin dan juga nafkah. Okey, jadi kalau dia ni daripada segi menanggung mas kahwin dan nafkah dia mampu, jadi dia wajiblah untuk berkahwin. Okey, kalau dia tak mampu, tak wajib bagi dia berkahwin. Tapi kalau dia tu mampu, maka dia kena berkahwin dan wajib atas dia. Antara lain, yakin tidak menganiaya terhadap isteri. Jadi kalau wajib juga atas dia, kalau dia berkahwin dan dia ni satu orang yang tidak menganiaya terhadap isteri, jadi hukum dia adalah wajib. Antara lain juga mampu menyempurnakan kewajipan. Okey, jadi semua tu menyebabkan wajib ke atasnya untuk berkahwin, dan hukum berkahwin ke atas dia adalah wajib. Okey, jika memenuhi kriteria yang kita bincang dan sebutkan tadi. Okey, seterusnya kita tengok hukum berkahwin ni akan menjadi sunat. Okey, hukum perkahwinan juga akan jadi sunat ketika mana mampu serta sanggup memikul tanggungjawab perkahwinan. Okey, dia mampu serta sanggup untuk memikul tanggungjawab perkahwinan, maka bagi dia adalah sunat. Okey, antara lain boleh mengawal diri daripada perbuatan zina. Yang kes tadi yang wajib, dia tak boleh nak kawal diri dan dia takut nak kawal diri, maka wajib. Tapi bagi yang sunat, dia boleh mengawal diri lagi daripada perbuatan zina. Hukum ke atas dia adalah sunat berkahwin. Dan yang ketiga, mempunyai tabi'i yang sederhana. Jadi tabiat sederhana sahaja. Okey, tak orang kata maksud dia nafsu dia tu dia boleh bendung lagi. Okey, nafsu dia masih boleh bendung. Jadi hukum ke atas dia adalah sunat. Okey, untuk berkahwin. Okey, dan yang ketiga, hukum perkahwinan menjadi haram sekira mana lelaki tidak mempunyai keinginan. Okey, jadi kalau seseorang tu dia ni tidak mempunyai keinginan, tak ada nafsu terhadap lelaki ataupun perempuan, jadi hukum dia haram untuk berkahwin. Yang kedua, tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin. Sudahlah tidak memiliki keinginan dan tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin, jadi haram bagi dia untuk berkahwin. Okey, antara lain juga khuatir untuk menganiayai isteri. Dia takut untuk aniaya isteri. Okey, jadi haram kalau dia berkahwin. Kalau berkahwin juga dia pasti akan memukul atau mencederakan isteri, maka haram. Okey. Antara lain tidak mampu menyempurnakan kewajipan. Okey, antara lain dia tidak mampu menyempurnakan kewajipan, maka haram baginya untuk berkahwin. Okey, berikutnya kita tengok hukum perkahwinan itu akan menjadi makruh. Okey. Dia akan jadi makruh sekira mana lelaki ataupun perempuan tu bila bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin. Okey, bagi mana-mana orang yang tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin, jadi makruh hukum dia berkahwin.
Yang kedua, jika ia berkahwin, ia akan menyusahkan isterinya. Antara lain juga, bila dia berkahwin, dia akan menyusahkan isterinya. Maka hukum dia adalah makruh bagi dia untuk berkahwin. Dan yang ketiga, seseorang yang mempunyai kemampuan keuangan tetapi lemah tubuh badan. Okey, seorang yang mempunyai keuangan tapi tubuh badan dia lemah, tak mampu untuk berkahwin, untuk melunaskan tanggungjawab sebagai seorang lelaki, maka baginya adalah makruh berkahwin. Seperti mana sangat tua. Okay, orang tua-tua kan, dah tak mampu dah, jangan berkahwin. Hukum dia makruh. Sakit yang berterusan, ataupun dia sakit berterusan, okay, ataupun lemah tenaga batin, maka baginya adalah makruh ia berkahwin. Okay, dan yang terakhir, hukum perkahwinan menjadi harus. Okay, hukum perkahwinan akan menjadi harus sekira mana hukum asal perkahwinan itu orang yang tiada ada padanya penyebab di atas. Jadi dia tak ada sebab-sebab yang menyebabkan dia jadi wajib berkahwin, dia jadi sunat berkahwin, dia jadi haram berkahwin, dan juga dia jadi makruh berkahwin yang kita bentangkan tadi tu, maka baginya adalah harus sahaja untuk berkahwin. Okey, setakat tu saja pada petang ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.